Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung lagi tafsir surah Al-Insyiqaq ayat 16 hingga 25 insya-Allah. Sebelum tu sama-sama kita baca ayat 16 hingga 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Sebelum kita baca tafsiran ayat 16, kita sambung sedikit ayat yang kita baca pada minggu lepas. Ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan adapun orang yang diberikan suratnya dari belakang punggung. Surat ini ialah surat catatan amalan
yang dicatat oleh dua malaikat yang berada di kiri kanan kita. Itu malaikat Raqib dan Atid. Catatan mereka berdua ini akan diberikan kepada kita ketika di hari akhirat kelak. Minggu lepas kita dah baca orang yang mendapat buku catatannya di sebelah kanan. Itu menunjukkan berita baik. Hisabnya akan hisaban yasira. Mereka itu akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Buka dia tengok lebih kurang lipas terus ke jalan. Dalam ayat yang ke-10 ini, dan diartikan juga dari sebelah kirinya. Masuk punggung itu, sebelah punggung juga termasuk dalam erti kata sebelah punggung itu ialah diberi catatan dari sebelah kirinya. Dalam ayat ini disebut dari belakangnya atau dari belakang punggungnya. Punggung faham punggung? Tahu tak punggung kan? Dari belakang dia pantat kan? Untuk menunjukkan bahawa pemberian itu adalah dalam keadaan yang buruk. Kalau dapat buku catatan amalan dari sebelah belakang ataupun sebelah kiri, itu menunjukkan perkara yang tidak baik, perkara buruk yang akan berlaku. Wa yasla sa'ira, maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan. Bila dapat sahaja buku catatan amalan dari sebelah belakang atau dari sebelah kiri, terus mereka berteriak celakalah. Pada masa itu teriak menyesal, keluar air mata darah pun dah tidak berguna lagi. Ketika itulah agaknya orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikembalikan semula ke dunia. Ini ketika di alam kubur. Belum sampai lagi di alam akhirat ini, sebelum sampai di padang mahsyar. Dalam kubur lagi telah pun berlaku perkara ini. Orang yang bertemu Allah ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membuat persiapan untuk kembali kepada Allah, di kubur baru dia menyesal, dan masa itu dia minta merayu kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia walau sebentar untuk dia membuat taat kepada Allah. Tapi rayuannya itu sia-sia sahaja. Allah tidak akan terima lagi. Begitu juga ketika menerima catatan amalan dari sebelah belakang dan sebelah kiri. Datangnya surat dari sebelah belakang itu saja sudah menjadi isyarat baginya bahawa dia akan menghadapi perhitungan yang sangat teliti, kerana banyak kesalahannya semasa di dunia fana ini. Atas dunia ni banyak dia buat salah, belum sempat bertaubat, Allah dah panggil jemput dia menghadap. Belum sempat bertaubat, belum sempat minta ampun daripada Allah di atas segala kesalahan dosa maksiat yang dilakukan, Allah matikan dia. Jadi di hari akhirat kelak, orang yang banyak amalan kejahatan daripada amalan kebaikan ketika di dunia ini, maka mereka ini akan dihisab, dihitung oleh Allah dengan hisab perhitungan yang teliti. Masa itu barulah dia berteriak menyesali dirinya, menyesal diri sebab masa duduk atas dunia tidak ingat mati.
tak ingat pun dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun memang dia beranggapan hidup mereka habis di dunia sahaja, di akhirat tidak ada apa-apa perbicaraan, dia tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Api neraka lah yang akan jadi tempat. Maka ayat selanjutnya menerangkan sebab-sebab maka demikian nasib buruk yang menimpa. Ayat 13 menerangkan kenapa mereka ditimpa dengan nasib yang malang ketika di akhirat. Innahu kana fi ahlihi masrura, kerana sesungguhnya dia pernah bersukaria pada ahli. Ini sebab dia menerima catatan amalan dari sebelah belakang, dari sebelah punggung ataupun dari sebelah kirinya. Kenapa? Kerana ketika berada di dunia, mereka ini bersukaria dengan ahli keluarga. Salah ke kita bersukaria dengan ahli keluarga? Tak salah. Tapi jangan sampai lupa, lalai, leka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berseronok-seronok dengan ahli keluarga, nak berkaraoke di rumah, tak boleh ke? Boleh. Tapi time masuk waktu sembahyang, jangan terus berkaraoke terus. Daripada petang sampai ke malam maghrib, sambung isyak, tengah malam baru berhenti, itu tak boleh. Bersukaria, berhibur sampai melampaui batas, itu yang tak boleh. Kalau melampaui batas, bukan sahaja berhibur, benda lain pun begitu juga. Akan melampau, boleh tak? Tak boleh. Kerja, melampau kerja. Tak sampai tergadai waktu masa untuk beribadah kepada Allah, tak boleh, haram. Walaupun kerja itu asalnya harus, tapi dah melampau sampai lupa ke Allah, lupa tanggungjawab, jadi haram. Iaitu semasa hidupnya di atas dunia, tidaklah diingatnya akan hari akhirat. Duduk dunia, lupa akhirat, lupa diri, iaitu hari yang akan bertemu dengan Tuhan. Dia tidak bersiap untuk menghadapi maut. Seronoknya hidup atas dunia ni, dipengaruhi oleh dunia sampai lupa hari akhirat. Lalai dia, dia dilalaikan oleh dunia daripada kecil sampai ke tua, tak sedar-sedar, masih berseronok begitu. Dah tua pun, dah lanjut umur, keinginan masih muda lagi. Itu satu yang tak tua atas dunia ni, nafsu. Nafsu memang tak tua, nak mati dah bagi muda, nafsu tetap muda. Umur dah 60, 80 dah, mau kahwin lagi satu. Nafsu muda lagi. Itu satu perkara yang tak ada tua bagi dia. Sebab itu dia bersukaria menghabiskan umur pada barang yang tidak berfaedah. Menghabiskan umur pada barang yang tidak berfaedah. Bukan berdosa tu, menghabiskan umur dengan sia-sia. Kita sekarang ni banyak kita bercakap setiap hari, pernah kita fikir, pernah kita hitung. Aku bercakap hari ni, dekat nak tidur, pernah tak kita muhasabah diri, hari ni aku lebih baik, banyak baik ke banyak jahat? Aku bercakap hari ini, percakapan aku banyak memberi faedah, ataupun aku hari ini menghabiskan usia aku dengan percakapan yang sia-sia.
Itu sia-sia, dah rugilah. Apatah lagi kalau percakapan kita itu mengundang dosa. Kita bercakap, kita berseronok dengan kawan-kawan, kita bergerung, lupa sehingga melumpat orang, mengolok-olok orang, memaki orang, memfitnah orang. Dosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Sebab kesan daripada fitnah itu cukup menyakitkan sampai mati. Kesan fitnah, kita buat fitnah. Sekarang ni banyak kan? Zaman sains dan teknologi, zaman maklumat berada di hujung jari, sampai maklumat kat kita kan, jangan gaduh nak forward. Kita bimbang nanti forward kita ke neraka. Faham kan? Sekarang ni zaman apa? Masa zaman WhatsApp, zaman Twitter, dan sebagainya. Banyak mesej yang sampai kat kita. Tapi hati-hati, sebelum nak sebarkan, kaji dulu, teliti dulu. Kita bimbang, takut-takut kita termasuk dalam golongan orang yang menyebarkan fitnah. Masa ni tak menyesal, tak ada apa rasa seronok. Buat fitnah, banyak-banyak buat dosa, banyak-banyak tetap boleh makan, kenyang juga. Kalau kerja dapat duit juga, kaya juga, sihat juga. Tapi ingat, kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Tak boleh terlepas. Sebagai tersebut pada ayat yang ke-6 tadi, ayat yang sebelah kita telah kita baca sebelum ini. Dia bekerja keras, namun pekerjaannya itu hanyalah buat kepuasan hawa nafsu yang sementara. Kerja, yang penting dapat duit. Tak kira halal, haram, zalim orang ke, ambil hak orang ke, tak. Yang penting dia dapat duit. Dia kata, duit segala-galanya. Tak ada duit, ada duit, segala boleh jadi. Jadi dia bekerjalah sungguh-sungguh untuk dapatkan duit tanpa menghiraukan halal dan haram. Maka dilanggarnya lah segala larangan Allah dan tidak dilaksanakannya apa yang diperintahkan. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari yang Allah bagi masa kita 24 jam sehari semalam ini, kalau kita buat, kita laksanakan aktiviti kita setiap saat dan ketika selama 24 jam itu betul sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 24 jam yang Allah bagi kepada kita itu dikira sebagai ibadah. Dalam kerja buat kita, kerja buat yang kita buat itu, yang kita usahakan itu, perusahaan yang kita buat itu adalah halal, menepati kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu syarat. Yang kedua, kita tidak menzalimi orang. Kita menjalankan kerja itu dengan penuh amanah. Yang ketiga, kita buat kerja itu sungguh-sungguh. Yang keempat, semasa kita buat kerja, kita tidak lupa kepada perintah-perintah Allah yang fardu. Kita tak lupa semayang, kita tak lupa jaga aurat, kita tak lupa jaga batasan pergaulan kita ketika berada di tempat kerja. Maksudnya, sembayang 5 waktu kita tak tinggal, dan kita tidak menzalimi orang masa buat kerja, maka kerja kita itu dikira sebagai ibadah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau sambil kita bekerja, sambil buat kerja kita berzikir, mulut kita bertasbih kepada Allah, berzikir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah-tambah pahala yang kita dapat daripada perusahaan yang kita buat setiap hari. Tak kira siapa kita. Kita peniaga, kita petani, kita nelayan, kita staf kerajaan,
Kalau kita buat kerja tanpa mencuaikan perintah Allah yang fardu, kerja kita itu betul, kan? Kita jaga batasan-batasan pergaulan kita, pakaian kita, aurat kita, kita jaga ketika bekerja, maka kerja kita itu dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan ganjaran pahala. Tapi kalau kerja kita tak betul, kerja bagus, kan? Berniaga di pasar ikan, di pasar sayur, tapi dalam berniaga, kita nak untung, kita tak peduli, kita tipu. Kita melakukan penipuan ketika kita bekerja, tak jadi ibadah. Rugi, dapat dunia sajalah. Ini dia masuk berseronok ketika di dunia. Sekarang ni, innahu zanna an lan yahur, sesungguhnya dia menyangka bahawa sekali-kali tidaklah dia akan kembali kepada Allah. Ini yang menyebabkan dia lalai, lega, tertipu dengan kemewahan, kesenangan hidup dunia. Sebab apa? Sebab dia menyangka bahawa dia tidak akan dikembalikan oleh Allah, dihisab dan dihitung segala amal perbuatan mereka ketika di dunia ini. Dia bawa lalu saja segala peringatan, dilengahkannya segala tuntutan yang diberikan oleh Rasul-Rasul Allah, bahkan dicemuhkannya segala nilai-nilai yang diberikan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Segala peringatan, segala nilai-nilai yang baik yang diajar oleh agama diketepikan, bahkan dicemooh, dihina dan sebagainya. Bala, tidak begitu, Tuhan kata. Bala, tidak begitu. Artinya, ingatlah olehmu wahai insan. Pengarang ni beri ingatan, pesanan kepada kita. Ingatlah olehmu wahai insan, ingatlah olehmu wahai manusia yang hidup sekarang di dunia ini. Siapa ni? Kita, kan? Bila baca Quran, jangan kita tuding orang, tuding kita. Bila Allah kata wahai manusia, manusia itu siapa? Kita, kawan, kan? Jangan tuding kawan, tuding kita. Barulah kita dapat mengambil iktibar, ibrah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahawa keadaan yang sebenarnya tidaklah begitu. Keadaan sebenarnya tidaklah sebagaimana yang kamu sangkakan. Apa yang kamu sangka tadi? Kita sangkakan bahawa kita tidak akan dikembalikan oleh Allah, bahawa segala amal perbuatan kita tidak akan dihitung oleh Allah, kita tidak akan dihisab oleh Allah, segala perbuatan yang kita buat di sana tidak akan menerima balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat pula. Itu Allah kata bala, tidak begitu. Tidak begitu. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihat. Tidak begitu. Ingat betul-betul bahawa setiap aktiviti pergerakan tidak tanduk kita di atas muka bumi ini senantiasa dilihat, diperhati, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah dulu saja, bambu-bambu tidak. Ingat, segala kegiatan aktiviti yang kita buat diperhati, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkanlah persangkaan yang salah itu. Apa persangkaan yang salah? Iaitu bahawa hidup di dunia ini tidak berujung dengan akhirat. Itu sangkaan salah. Hendaklah kita hilangkan. Dan sementara di dalam dunia ini tidaklah ada kita yang lepas dari tilikan Tuhan. Itu kita kena ingat. Kita hidup atas dunia tidak akan terlepas daripada tilikan Tuhan walaupun satu second, walaupun satu saat. Walau di mana pun kita berada, dalam kegelapan malam pun diperhatikan oleh Allah. Penglihatan Allah tidak ada batasan. Kita kalau jauh tak nampak,
Tapi Allah jauh ke, dekat ke, gelap ke, terang ke, cerah ke, semua dia nampak. Allah Maha melihat. Begitu juga Allah Maha mendengar. Kalau kita suara yang perlahan kita tak dengar, suara jauh kita tak dengar, tapi Allah semua dia dengar. Hatta apa yang dibisikkan dalam hati kita pun dalam pengetahuan, dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lari mana? Di mana kita nak lari? Kalau kita ingat ini, kan, mana kita nak lari? Atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setengah kata hukamat. Dia kata kamu nak buat maksiat kepada Allah boleh. Kamu pergi duduk atas dunia yang kamu buat sendiri. Nak kamu duduk sana, kamu buatlah sekehendak hati. Boleh. Ini sebagai peringatan kepada kita yang hidup di muka bumi ini, supaya kita sentiasa beringat dan tidak lalai kepada arahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hati-hatilah melangkah dari sekarang. Berhati-hatilah ketika melangkah, agar tenaga jangan habis percuma dan kelak kita bertemu dengan Tuhan kita dalam suasana yang mengembirakan hati. Kalau kita dari sekarang kita berhati-hati melangkah, berhati-hati ketika melakukan sesuatu aktiviti perbuatan tingkah laku, senantiasa kita berhati-hati, senantiasa kita berawas supaya tidak melanggar hak sempadan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti insya-Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan gembira, senang, seronok, happy. Fala uqsimu bisyafaq, maka tidaklah aku akan bersumpah. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, maka tidaklah aku akan bersumpah. Banyak terdapat susun kata seperti ini di dalam Al-Quran. Kalau dalam kitab yang kita pegang yang berada di tangan kita tu, dia terjemah harfan bi harfin. Dia terjemah dari satu patah perkataan kepada satu patah perkataan. Dan kalau terjemah satu patah harfan bi harfin, ayat demi ayat, huruf perkataan demi perkataan, dia akan jadi begitu. Terjemahannya, maka tidaklah aku akan bersumpah. Fala uqsimu, yang arti harfiahnya tidaklah aku akan bersumpah. Padahal hendaklah dia diartikan, ayat itu hendaklah difahami dengan sebagai suatu sumpah peringatan yang sangat penting. Itu maksudnya. Maksudnya fala uqsimu bisyafaq, itu artinya suatu sumpah peringatan yang sangat penting. Oleh sebab itu ada juga ahli-ahli yang menafsirkan fala uqsimu dengan maka tidak aku bersumpah. Diputuskan hubungan la dengan uqsim, fala uqsim. Maksudnya maka tidak berhenti di situ, disambung aku akan bersumpah. Setelah mengetahui yang demikian, kita teruskanlah persumpahan ilahi itu. Allah bersumpah dengan apa? Bisyafaq, fala uqsimu bisyafaq. Demi tanda merah di tepi langit, Allah bersumpah dengan asyafaq, tanda merah di tepi langit, tanda merah di gigi langit. Ketika matahari terbenam di sebelah barat, Allah bersumpah dengan tanda merah di sebelah di kaki langit di sebelah barat ketika matahari tenggelam.
Allah mengambil syafaat ini menjadi persumpahan. Kenapa? Supaya kita memperhatikan alam yang indah dijadikan Tuhan. Allah bersumpah dengan itu. Tujuannya supaya kita memerhatikan keadaan alam, keadaan matahari ketika dia terbenam di sebelah barat. Walaupun matahari telah terbenam, tapi cahaya merah di ufuk barat itu belum hilang. Itu keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita perhatikan, kita kaji, kita fikir. Bukan dibuat saja-saja. Bila kita kaji, kita fikir, jangan sekadar sampai kepada keheranan kita kepada benda itu saja. Bila kita kaji, kita terasa, oh, cantiknya alam. Tengok cantiknya matahari bila terbenam, kan? Terdapat di kaki langit cahaya kemerah-merahan. Kan? Kita fikir sampai ke situ saja. Fikir sampai ke makhluk, jangan situ. Jangan sampai situ. Kita fikir sampai kepada pencipta benda itu. Kan? Bila kita tengok, kita fikir, kita kaji, hebatnya peristiwa itu berlaku. Kalau peristiwa itu dah hebat, yang menjadikan peristiwa itu lebih hebat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita nak fikir. Jangan kita fikir sampai kepada makhluk saja. Setakat makhluk, lepas tu berhenti. Itu yang hilang wujud. Kan? Itu yang tak jumpa Allah, tak jumpa Tuhan. Orang yang betul-betul kaji setiap pergerakan alam, apa yang berlaku atas alam ini, akhirnya dia akan bertemu dengan kehebatan, kebesaran, keagungan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu, bila kita jumpa Allah, kan, barulah rasa hebat. Allah itu hebat. Bila rasa Allah hebat, barulah datang rasa gerung, rasa takut. Bila datang rasa gerung, rasa takut, barulah datang rasa nak taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-laili wa ma wasaq, ayat yang ke-17. Demi malam dan apa yang dikumpulkannya. Banyak yang terkumpul pada malam hari, malam. Banyak yang terkumpul dalam waktu malam. Banyak perkara peristiwa yang berkumpul pada waktu malam. Baik yang berukur alam kebendaan dengan cahaya bintang gemerlapan. Bila malam, dua bintang bergemerlapan. Ataupun kesunyian dan kesepian. Kalau tak ada bulan bintang, kan, malam kita rasa sunyi, kita rasa seram, kita rasa takut, ada rasa gerung dalam waktu malam yang Allah ciptakan. Dan boleh juga kita masukkan dalamnya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang derhaka di dalam malam. Orang yang jahat, waktu malam dia ambil peluang, kan? Ambil peluang apa? Ambil peluang pergi mencuri, ambil peluang pergi pub, pergi kelab malam, pergi night club, pergi berdansa, pergi berdancing, kan? Pergi berseronok-seronok dengan perempuan-perempuan, kiri kanan depan belakang ada perempuan. Tak cukup dengan di rumah, keluar lagi cari, kan? Bila tu? Waktu malam. Sebab apa? Sebab dia ingat orang tak nampak. Dia ingat orang tak nampak. Sebab apa? Sebab dia lupa Allah. Dia lupa Allah, dia lupa bahawa setiap tindak tanduk gerakan yang dibuat itu tidak terlepas dari tilikan Allah. Dia lupa yang itu. Dia lupa ni malaikat kiri kanan ada tulis. Kalau dia ingat ini, dia ingat Allah, dia ingat malaikat tulis kiri kanan, dan apa yang ditulis di malaikat akan dibentang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan seluruh manusia sejak manusia dijadikan sampai hari kiamat. InsyaAllah dia akan tak jadi nampak maksiat di dalam waktu malam hari. Dan terkumpul juga di malam hari ibadah dan munajat hamba Allah. Tahajud dan pulang perginya malaikat membawa permohonan makhluk kepada Tuhan. Dan turunnya mereka membawakan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang baik-baik,
peluang malam ini digunakan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila timbul cahaya siang, dia rasa susah hati, dia rasa kerugian. Ini orang yang memanfaatkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu, dia akan mendatangkan kesan dalam kehidupan kita sehari. Dia akan mendatangkan kesan. Dia tidak berlaku begitu sahaja. Saya nak bawa malam ni kesan-kesan yang akan diterima oleh orang yang melakukan dosa dan maksiat. Tak kira lah malam hari ke siang hari, tak kira. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah meneliti tentang kesan-kesan yang akan diterima oleh orang yang melakukan maksiat. Dia buat kajian dan didapati ada 22 kesan yang akan diterima oleh orang yang melakukan maksiat dalam kehidupan dia sehari-hari. Apa dia kesannya? Yang pertama dia kata, kesan yang pertama ialah hurmanul ilm. Hurmanul ilm. Apa maksudnya? Maksiat akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Buat maksiat, terhalang ilmu pengetahuan. Tak kira lah ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan apa sahaja. Sebab al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Nurun ala nur, cahaya akan masuk ke dalam cahaya. Ilmu cahaya, dan dia akan masuk dalam dahada yang bercahaya. Dahada yang bercahaya. Dahada orang yang melakukan maksiat, sebagaimana yang kita baca sebelum ini, orang yang buat maksiat, hatinya akan dititikkan dengan satu titik hitam. Kalau terlampau banyak maksiat yang dia buat, maka titik hitam itu akan bertambah, menjadikan hatinya gelap, hitam. Jadi nur, cahaya, dia tidak akan masuk ke dalam hati yang hitam, gelap. Tak masuk. Sebab itu kalau seorang pelajar, dia nak dapatkan ilmu pengetahuan, jauhkan diri daripada maksiat. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya. Dia kata susah dia nak mendapatkan ilmu. Belajar, kamu payah faham, hafal Quran, payah ingat. Guru dia kata, hindarkanlah dirimu daripada maksiat. Orang yang melakukan dosa kepada Allah, ingat dia akan terhalang daripada ilmu pengetahuan. Imam Malik berpesan kepada muridnya. Murid dia siapa? Imam Syafi'i. Imam Malik kepada Imam Syafi'i, suatu ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi'i yang luar biasa. Dia nampak, Imam Malik nampak Imam Syafi'i ini adalah seorang budak yang luar biasa. Dia punya hafalan, kekuatan ingatannya. Imam Syafi'i hafal Quran ketika berumur 7 tahun. 7 tahun hafal Quran. 15 tahun telah diamanahkan oleh gurunya Imam Malik mengeluarkan fatwa di Madinah. 15 tahun. Anak-anak kita tengok 15 tahun pun jadi. Masya Allah. Ini Imam Malik 15 tahun dah mengeluarkan fatwa. Guru dia percaya, yakin kepada dia. Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i, aku melihat Allah telah menyiratkan dan memberikan cahaya di hatimu. Wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu. Padam dengan apa? Dengan melakukan maksiat. Imam Malik pesan kepada Imam Syafi'i, aku nampak Allah telah memberi kelebihan kepada kamu. Jadi jangan peliharalah kelebihan yang Allah berikan kepada kamu itu. Jangan kamu hilangkan dia dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatilah, wahai para jemaah sekalian. Imam Malik menunjukkan kepada kita
bahawa pintu ilmu pengetahuan akan tertutup dari hati jika kita melakukan maksiat. Bila melakukan maksiat, pintu ilmu pengetahuan akan tertutup. Sebab itulah anak-anak kita kena pelihara, jaga dia daripada melakukan maksiat. Maksiat mata, maksiat mulut, kan? Maksiat tangan, maksiat anggota yang tujuh. Kita jaga, awasi supaya tidak terlibat dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah nak jaga ni. Tambah-tambah lagi zaman sekarang. Sebab maksiat berada dalam rumah kita. Rumah kita kadang-kadang jadi padang bola, kadang-kadang jadi naik kelab, kadang-kadang jadi pentas hiburan. Mana? TV kan? Setiap rumah ada TV. Di TV tu, kalau time bola jadi padang bola kan? Jadi kita kena hati-hati. Yang kedua, akibat maksiat ialah hurmanur rizq. Hurmanur rizq akan menghalangi rezeki. Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kata, Allah kata dalam Quran, min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan jalan penyelesaian kepada masalah kesulitan yang dihadapi. Yakinlah dengan ayat Allah ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kelebihan Allah bagi kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa adalah pintu kepada rezeki. Maka meninggalkan ketakwaan berarti menimbulkan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuat. Hadis riwayat Ahmad. Kerana itu, hai saudaraku sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita meyakini bahawa takwa adalah penyebab yang akan mendatangkan rezeki dan memudahkan rezeki kita. Kalau rezeki kita payah, rasa susah, bisnes tak menjadi, tingkatkan ketakwaan. Banyakkan berzikir, bertahlil, baca Quran, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Kalau kita fikir dengan akal logik, gila, aku dah lah bisnes tak menjadi, musuh sedekah pula. Itu kalau fikir dengan akal yang logik. Padahal sedekah itu merupakan pintu rezeki. Kalau bisnes tak menjadi, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Jangan kira, insya-Allah Allah akan bantu. Jika saat ini kita merasakan betapa sulitnya mendapatkan rezeki Allah, selain tingkatkan ibadah, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita penuhi jiwa kita dengan debu-debu maksiat. Mudah-mudahan kita akan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu malam ini. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi pada minggu depan. Salah silap mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak baik itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.